Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah tuan-tuan semua kita akan mula nanti tepat jam 2.35 petang. Kita nak memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang mungkinlah baru keluar daripada sekolah, baru sampai di rumah atau juga sedang bermesyuarat di sekolah dan sebagainya. Kita faham-faham jugalah di sini ni masing-masing sibuk insya-Allah jadi tuan-tuan, kita beri sedikit peluang pada rakan kita, keluangkan masa untuk mereka untuk bersama kita pada petang ini secara dalam talian dalam 5 minit. Jadi insya-Allah kita semua akan bermula pada tepat jam 2.35 petang Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Uh, Salam berhenti mau target ke arah PPD Baran Datuk nombor 1 di Malaysia. InsyaAllah yang berusaha pada pegawai SI Partner Plus, Barisan Mengetu dan Guru Besar yang dapat bersama petang ini secara dalam talian. Yang dihormati pegawai-pegawai SIIC Plus. Rasanya rakan saya pun ada di negeri Perak yang lain ya, di daerah lain di negeri Perak, iaitu rasanya bersama saya nampak tadi, Puan Salina semua rakan pegawai pendidikan yang semua penolong pegawai pendidikan daerah yang dihormati, semua ahli PIBDP, Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak PIBDP, Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Bagan Datuk dan guru-guru yang dah bersama dalam bengkel Adobe Express, Microsoft Designer, Nvidia Canvas dan Jotform secara dalam talian ya. Terima kasih semua dah bersama petang ini walaupun agak sibuk ya. Saya percaya ada yang sedang bermesyuarat ya. Ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang juga dalam pelbagai urusan ya, tapi tetap dapat meluangkan masa untuk bersama pada petang ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Okey, jadi saya pun kalau boleh ya, kena habis sebelum pukul 4 petang. InsyaAllah pada lewat pukul 4 petang. Jadi saya teruskan kepada apa yang kita rancangkan pada petang ini. InsyaAllah tuan ya. Tuan-tuan ya. Kalau ada masalah, kalau tak dengar dan sebagainya atau tuan-tuan ingin memberi cadangan dan pandangan, tuan-tuan terus sampaikan pada saya ya. Jadi kita teruskan. Okay, jadi kita mulakan ya. InsyaAllah tuan-tuan ya. Bengkel kita ini akan bermula pada sekarang lah sampai pukul 4 petang atau mungkin akan habis awal lagi. Dan di mana kita akan fokus kepada Adobe Express, Microsoft Designer, Nvidia Canvas dan Jotform secara dalam talian. Saya percaya juga berkemungkinan besar ya tuan-tuan juga ada yang telah terokai aplikasi-aplikasi ini ya tuan-tuan. Sebelum saya mulakan bengkel tersebut, terlebih dahulu izinkan saya untuk menceritakan berkenaan program jalinan UPSI dan PPD Bagan Datuk dalam pendidikan persekitaran melalui sukan. Di mana UPSI menjadi bajet utamalah menjadi sumber utama untuk bengkel ini. Di mana kita akan menjalankan 3 fasa untuk bengkel ini. Yang pertama fasa secara dalam talian, fasa kedua secara bersemuka dan fasa ketiga adalah untuk menghasilkan bahan insya-Allah. Dan surat-surat juga telah diedarkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Mudah-mudahan telah diterima. Kalau tidak diterima surat berkenaan boleh maklumkan kepada saya. Dan setelah itu selama 15 minit saja insya-Allah kita akan masuk pada terokai Adobe Express juga selama 15 minit sebab rasanya memang tak akan sukar untuk belajar Adobe Express. Saya cuma berikan panduan tuan-tuan ya, cara untuk menggunakannya, cara memuat turun menggunakannya yang selebihnya insya-Allah tuan-tuan boleh terokai sendirilah. Kemudian kita akan masuk juga Microsoft Designer, Nvidia Canvas seterusnya dan Jotform dan integrasi grafik Adobe Express ke dalam Jotform ya. Seterusnya kita akan masuk pada sesi soal jawab dan tamat sebelum pukul 4 atau pukul 4 petang tuan ya. Jika ada pertanyaan sepanjang perbengkelan ini, tuan-tuan boleh terus bertanya ya tanpa menunggu sesi soal jawab tuan-tuan ya. Mungkin dia ada kaitan dengan apa yang saya sedang ceritakan pada waktu tersebut. Jadi eloklah tuan bertanya pada waktu itu juga ya. Okey tuan-tuan ya. Tadi saya teruskan kepada inilah program jalinan UPSI dan PPD Bagan Datuk dalam projek pendidikan persekitaran melalui sukan di mana projek ini telah ditaja. Ini sebahagian daripada projek inilah tuan-tuan ya. Dia ada projek besar lagi yang seterusnya nanti. Ini dalam
peringkat pertama projek secara keseluruhan tuan-tuan ya. Di mana telah juga mendapat kerjasama daripada World Wide Fund for Nature WWF bersama juga Universiti Pendidikan Ustaz Idris, Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk dan Pusat Inventif Bagan Datuk Perak PIBDP ya. Dan kita telah melibatkan program ini bersama dengan beberapa pegawai pendidikan daerah Bagan Datuk yang telah dipilih, bersama juga dengan Guru Cemerlang Daerah Bagan Datuk, bersama juga Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak, ya, bersama juga dengan Duta Guru sekali ya, yang menjadi tulang belakang utamalah guru-guru geografi di daerah Bagan Datuk, kerana mereka lah akan menjadi penyumbang utama dalam projek ini untuk menghasilkan modul nanti ya. Dan surat-surat berkenaan telah saya edarkan, jadi kalau mohon rakan-rakan belum menerima, tolong berikan maklumkan pada saya tuan-tuan ya. Okey, saya telah ini sikit tadi. Okey, manfaat kerjasama kepada PPD Bagan Datuk ya. Pertama tuan-tuan ya, 10 guru akan dipilih untuk menghasilkan modul pendidikan persekitaran akan memperoleh allowance khas sebanyak RM200 seorang. Di mana kita telah memilih 10 orang guru dan 10 orang guru ini akan terlibat menghasilkan soalan dan modul. Sebagai contoh, 10 soalan akan dihasilkan, jadi pihak USI sanggup membayar ya. Satu soalan, 20 soalan perlu dihasilkan. Jadi satu soalan pihak USI sanggup membayar sebanyak RM10. Jadi kalau 20 soalan, artinya RM200 lah untuk seorang guru geografi ya. Dan guru-guru akan diberikan bengkel panduan penggunaan job form dan Microsoft Designer dalam PDP. Saya tambah lagi iaitu Nvidia Canvas dan Adobe Express supaya kita ada banyak lagi alternatif untuk menghasilkan grafik ya tuan-tuan ya. Makan dan minum akan ditanggung oleh para penganjur ya. Pihak PIBDP juga iaitu Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak juga akan memperoleh wang RM2,000 atas bantuan kepakaran. Nama-nama guru yang terlibat akan ditulis dalam modul yang dihasilkan. Dan modul ini tuan-tuan ya akan diterbitkan serta mempunyai ISBN dan dikongsikan di peringkat kebangsaan melalui IPG dan Universiti Awam. Serta buku ini nanti boleh dijadikan produk PPD Bagan Datuk yang boleh disebarluaskan di peringkat kebangsaan tuan-tuan ya. Jadi manfaatnya banyak, terutamanya kepada guru-guru geografi kerana nama mereka akan tertera dalam modul yang akan diterbitkan dan akan dikongsikan di peringkat kebangsaan ya. Manakala untuk guru-guru lah atau pegawai yang tidak terlibat dalam penulisan modul tapi mereka berpeluang ya mendapat manfaat daripada bengkel inilah, iaitu bengkel untuk menghasilkan grafik daripada pelbagai teknologi AI yang ada pada masa sekarang dan mungkin kita boleh gunakan untuk urusan kerja kita ya, terutamanya guru-guru di sekolah. Okey tuan-tuan, ini adalah sedikit ya mesyuarat penyelarasan program jalinan 1 dan 2 telah pun dilaksanakan ya. Sebahagian besarnya pada 2 dan 9 Jun di mana saya telah bermesyuarat ya mewakili pihak PPD Bagan Datuk di UPSI dan di PPD Bagan Datuk. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan mendengar taklimat dan pengenalan Adobe Express, Microsoft Designer, Nvidia Canvas dan Jotform. Ya, alhamdulillah telah dapat dilaksanakan pada hari ini. Dan kemudian kita ada bengkel bersemuka pada 14 Jun. Ini khas kepada Jotform saja. Ya, di mana kita akan adakan di PKG Seleko iaitu 40 saya rasa 30 orang yang telah dipilih melalui surat rasmi yang diedarkan pada minggu lepas. Jadi mohon ya mereka-mereka yang telah disalin nama tolong hadir pada 14 Jun bengkel ini ya untuk mengenali job form lebih lanjut. Jika ada rakan-rakan yang tidak dapat hadir, boleh diganti dengan rakan yang lain ya. Tak ada masalah, tiada masalah. Jadi boleh diganti sebab rugi juga ada tempat kosong, makanan pun telah disediakan tapi tidak dapat hadir ya. Eloklah kalau dapat diganti rakan yang mempunyai kelapangan untuk hadir. Sebenarnya kita ada bengkel nota minda, rubrik dan instrumen. Saya ulang semula tuan ya. Yang nombor 2 tadi, bengkel ini untuk semua. Terbuka untuk semua pihak. Ya, perkara 2 tadi, taklimat dan pengenalan untuk Adobe Express dan seterusnya. Ini terbuka untuk semua. Manakala untuk bengkel job form ni, iaitu fasa 2 hanya untuk 38 orang yang telah dipilih, yang telah saya maklumkan tadi. Dan seterusnya kita ada bengkel 3 ya. Pada 21 Jun iaitu nota minda, rubrik dan instrumen.
Ini hanya khas untuk guru-guru geografi yang akan membina modul, iaitu yang terbagi kepada nota minda, kajian lapangan dan instrumen khas. Ini hanya untuk 10 orang guru dan mereka juga akan mendapat allowance khas sebanyak RM200 seorang pada hari tersebut. Okey, seterusnya perkara 5 ni adalah untuk dengan saya lah membangun sistem SQL dan My PHP Admin yang saya akan uruskan. Inilah projek fasa seterusnya lah untuk pembangunan sistem. Kemudian kita ada ujian beta aplikasi, ya. Dan seterusnya kita ada pelaksanaan aplikasi modul IoT platform, di mana kita akan memilih 3 buah sekolah. InsyaAllah pihak daripada WWF, pihak UPSI bersama dengan wakil JPN akan hadir pada tarikh tersebut iaitu 24 Ogos untuk melihat sistem ini dapat dijalankan dengan baik atau mungkin perlu penambahbaikan dan sebagainya, ya. Di mana inilah sistem yang kali pertama yang mengaburkan banyak perkara dalam satu aplikasi. Di mana dalam aplikasi IoT nanti ada nota minda, ada kuis yang boleh diberikan markah secara automatik, yang ada kata-kata motivasi yang diberikan mengikut markah pelajar, yang ada juga sijil secara online, yang juga ada permainan, ya, dalam bentuk isukan pendidikan yang disekalikan diintegrasikan, ya, dalam satu sistem khas. Inilah yang sedang diperingatkan dalam sistem pendidikan baru, iaitu pendidikan 4.0 lah, pendidikan 4.0, supaya selaras dengan artificial intelligence AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada masa sekarang. Okey, saya teruskan. Okey, inilah untuk tugasan guru geografi. InsyaAllah nanti saya akan sharekan dalam grup penata geografi, ya. Tugasan guru geografi, nota minda dan kajian lapangan dalam bentuk PowerPoint. Memang kita akan buat di dalam PowerPoint, cuma grafiknya itu tadilah, grafiknya akan diambil sama ada daripada Adobe Express, sama ada daripada Nvidia Canvas atau sama ada daripada Adobe satu lagi iaitu Microsoft Designer. Jadi semua grafik-grafik tadi kita akan masukkan dalam PowerPoint lah. Kemudian ada juga yang akan membuat instrumen, iaitu akan menggunakan job form sepenuhnya, di mana kita akan adakan bengkel khas berkenaan job form ini pada Rabu ini, pada 14 Jun insyaAllah. Di sini ada nama-nama guru yang telah dipilih, ya, dan sijil dan surat rasmi akan diberikan nanti, iaitu Puan Normah binti Dali, SMK Hirjari akan menjadi editor nota minda dan instrumen. Puan Nur Kamsani binti Abdul Rahman daripada SMK Taman Razak akan menjadi editor kajian lapangan dan rubrik. Puan Nur Azian binti Muhammad Yusof daripada SMK Hutan Melintang akan menjadi untuk nota minda dan kajian lapangan bagi Kompas. Tajuk Kompas ni notanya telah disediakan oleh pihak UPSI, nanti pihak UPSI akan berikan, saya akan sampaikan juga, ya. Kemudian Puan Siti Fadila binti Abdullah SMK Rungkup akan membuat nota minda dan kajian lapangan bagi sisa domestik. Seterusnya Puan Siti Aisyah binti Ahmad Syafi'i daripada SMK Seri Muara akan membuat nota minda dan kajian lapangan teknologi hijau. Puan Nur Humairah binti Kamarudin daripada SMK Seri Perkasa, nota minda dan kajian lapangan bagi kitar semula untuk tingkatan 3. Manakala untuk instrumen, iaitu Puan Fauziah binti Adnan daripada Sekolah Menengah Agama Al-Ulum Al-Syariah, juga akan tajuk kompos, UPSI, di mana perlu buat 20 soalan, 15 soalan objektif dan 5 soalan struktur. Sama juga yang lain-lain, di mana Encik Muhammad Zulkifli bin Zainuddin daripada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Untuk sisa domestik, Puan Salmiah binti Othman daripada Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk untuk teknologi hijau, dan Encik Muhammad Nazim bin Jaafar daripada SMK Ulu Benam akan buat tajuk kitar semula, semua bahan nanti saya akan kongsikan mulai pada hari ini, esok dan pada hari bengkel, berkenaan perkara-perkara yang perlu kita laksanakan, InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat realisasikan satu aplikasi baru ini, tuan-tuan. Nama tuan-tuan juga nanti akan dipaparkan dalam modul dan dalam aplikasi ini juga, insyaAllah. Inilah sumbangan untuk fasa 1 dalam keseluruhan projek, tuan-tuan. Untuk peringkat awal, projek ini pihak UPSI telah membelanjakan RM5,300 bagi peringkat awal atau fasa 1 projek ini. Okey, itu saja dari saya, tuan-tuan. Jadi saya telah habis berkalimat perkenalan berkenaan
program yang kita akan laksanakan. Jadi saya teruskan kepada bengkel ya. Bengkel untuk membuat, Adobe Express ya. Apa itu Adobe Express? Okey tuan, jika ada pertanyaan tuan boleh tanya terus ya. Sebelum saya keluar untuk ke seterusnya. Ya tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan ya, ada pertanyaan? Okey, kita ada dah 40 orang kehadiran. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak sharekan dahulu sijil kehadiran, dan, pendaftaran dalam SPL KPM ya. Jadi tuan-tuan boleh dapat di ruangan, chat yang saya akan kongsikan. Saya kongsikan dahulu. Okey tuan ya, saya baru kongsikan untuk sijil kehadiran. Jadi bila tuan-tuan ya, mengisi maklumat yang diberikan, tuan-tuan akan secara automatik mendapat, sijil kehadiran ya. Di dalam, email tuan-tuan juga tuan-tuan boleh download terus melalui aplikasi atau peranti yang tuan-tuan gunakan ya, semasa mendaftar. Okey, ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana kita menggunakan job form, sebagai untuk mendapatkan data, pengisian maklumat dan seterusnya kita boleh berikan sijil secara automatik ya. Okey, saya kongsikan juga, kehadiran SPL KPM. Ya, itu adalah kehadiran untuk SPL KPM. Tuan-tuan boleh dapatkan di ruangan chat yang saya kongsikan. Okey tuan-tuan ya. Okey, seterusnya saya masuk kepada bengkel kita yang seterusnya, iaitu terokai Adobe Express. Saya okey. Kan ya, kita masuk pada Adobe Express. Jadi tuan-tuan ya, katakan tuan-tuan ya, bagaimana untuk mula menjadi ahli Adobe Express, tuan-tuan masuk je klik sini Adobe Express. Ya, automatik akan keluar di sini. Ya, tuan-tuan boleh masuklah. Ya. Dan tuan-tuan boleh daftar secara percuma menggunakan, login menggunakan, akaun Gmail atau akaun yang tuan-tuan adalah. Dia adalah percuma dan tak perlu berbayar dan sekarang mereka baru perkenalkan teknologi AI yang baru di Malaysia. Di luar negara mereka dah lama perkenalkan, mungkin beberapa bulan yang lalu. Tapi di Malaysia saya ingat baru semalam. Itu penggunaan Adobe Express yang ada teknologi AI. Jadi saya buka terus akaun saya tuan-tuan. Saya pun sudah daftar. Okey. Okey. Kita telah buka Adobe Express. Bila tuan-tuan dah ada akaun sendiri, automatik dia akan tulis gambar ni pada akaun tuan lah. Gambar tuan-tuan tu tuan-tuan boleh daftarkan mengikut, gambar yang tuan-tuan kendakilah. Okey, sebenarnya Adobe Express ni ada banyak perkara yang tuan-tuan boleh buatlah. Dia hampir sama seperti Canva. Sama saja. Kalau tuan-tuan nak buat, kalau saya selalu gunakan ini untuk membuat
template, kadang-kadang saya buat juga untuk laporan bergambar, ataupun saya nak buat kita panggil apa tu, collage ya dan sebagainya. Tapi yang terbaru ini yang telah diperkenalkan oleh, Adobe Express ialah generative AI ya tuan-tuan ya. Jadi tuan boleh lihat di sini, sini ada banyak yang tuan boleh buat ya, ada buat video, boleh buat laman web, boleh buat dokumen ni termasuk laman web tuan-tuan ya, macam-macam lagi ya. Ada banyak perkara yang tuan boleh buat di sinilah tapi cuma saya nak fokus di sini ialah, generative AI. Kalau tuan-tuan klik di sini, okey, tuan-tuan boleh nampak dia boleh berikan apa saja yang tuan-tuan minta nanti. Biasanya kita gunakan Adobe Express ni adalah untuk kita membuat satu gambar yang kita kendaki yang kita tak nak ambil gambar tu pada mana-mana pihak. Contohnya saya nak gambar eh, harimau Kalau cikgu geografi nak gambar harimau di mana? Di dalam hutan Tiger in the rainforest. Okey. Bila kita type ni tuan-tuan automatik bila kita tekan enter atau generate, dia akan generate gambar yang kita minta. Dan gambar ni kita boleh download tanpa perlukan daripada hak royalty atau hak cipta. Sebab gambar ni automatik di-generate. Saya generate tuan-tuan Dan dia bergantung pada komputer tuan-tuan lah. Komputer tuan-tuan juga bergantung juga pada kelajuan internet yang tuan-tuan ada Okey, nampak tuan-tuan Automatik dia dapat gambar tiger in the rainforest. Dan dia berikan juga tuan-tuan sama ada tuan-tuan ni nak gambar yang pelbagai. Nak begini, ada. Ya. Sini pun ada. Ya. Dan kita boleh pilih gambar ini tuan-tuan. Di sini kita pilih untuk foto. So kita ada foto lah. Ya. So gambar ni dalam bentuk foto. Ya. Okay. Sama je tuan-tuan kalau tuan-tuan nak buat soalan berkenaan radas ke, mamal komputer ke, atau apa sajalah. Tuan-tuan type saja kehendak tu, apa yang tuan-tuan perlukan, kehendak soalan itu, tuan type di situ. Tapi cuma dalam bahasa Inggeris tuan-tuan sebab data AI ni dibina menggunakan maklumat dan maklumat ni dikumpul dalam bahasa Inggeris. Okey tuan-tuan, dia secara mudah macam ni tuan-tuan AI tu maksud AI. AI ni ialah artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan AI ni sebenarnya dia macam manusia berfikir seperti manusia. Cuma kita melukis atau memberikan maklumat berdasarkan pengalaman. Sedangkan AI mendapat maklumat, memberikan lukisan atau memberikan cadangan berdasarkan data-data yang mereka kumpul. Artinya AI ada banyak data yang dikumpul dalam sistem mereka dan bila kita minta sesuatu, dia akan keluar berdasarkan data-data yang kita berikan. Tetapi kita pula lain tuan-tuan kita pula memberikan satu pandangan atau melukis, membuat sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita ada. Artinya AI ni sebenarnya bertindak seperti manusia cuma berdasarkan data. Kita memberi pandangan berdasarkan pengalaman yang kita lalui. Boleh tuan-tuan bezakan antara AI dengan kita lah So mungkin pengalaman perasaan tu kuranglah bagi mereka lah Okey tuan-tuan Satu lagi untuk guru geografi lah. Apa lagi yang selalu susah nak cari? Data apa? Saya ingat karibu Saya ingat bahasa Inggeris apa karibu Okey saya cuba. Karibu in Siberia. Field. Jangan salah boleh betulkan. Ada akan betulkan. Besar. Okey tuan-tuan klik Ini adalah salah satu haiwan yang sukarlah nak cari gambar So nampak tuan-tuan Terus generate gambar karibu. Artinya kita boleh ambil gambar ni, kita masukkan dalam soalan kita. Ada banyak lagi tuan Ada banyak lagi gambar pilihan, dia boleh load lagi more. Banyak lagi gambar yang kita boleh gunakan. Artinya tuan-tuan, memang ini memberikan kemudahan bagi kita tuan-tuan Kalau tuan-tuan dah puas hati, dia boleh save automatic di sini tuan-tuan Kita boleh save di sini, namakan saja. Katakan saya namakan bahasa Inggeris karibu. Bahasa Melayu karibu, dia akan save. Dan tuan-tuan boleh download terus gambar tersebut di sini. Dan dia cadangkan tuan-tuan download dalam bentuk PNG, best for image. Ataupun dalam bentuk JPEG pun boleh atau PDF. Biasanya saya akan download dalam bentuk PNG Apa saja tuan-tuan saya berikan contoh sekali lagi tuan-tuan bagaimana kita nak ambil. Tuan kalau tuan-tuan pergi sini
Nampak tuan ya, ada di sini generative AI. Sebenarnya tulisan pun ada tuan ya. Untuk take effect pun ada juga tulisan ya. Katakan saya nak buat house near beach with okeylah, okeylah. Boleh panjang tak tuan ya? House near the beach ya. Okey. Tak apa dia buat. Okey. Tuan ya. Okey, katakan saya nak buat lain lagi. Saya nak buat orang muda suka sekarang ya. Uh, ini contoh ni tuan ya. Saya nak buat cyberpunk. Ini yang lain tuan ya. Cyberpunk city with uh, with robots. Saya buat lain tuan ya. Tadi beach ni sebenarnya saya buat tukar. Jadi cyberpunk. Nampak tuan ya? Cyberpunk city ada robot. Ya, dan dia beri banyak lagi cadangan yang kita boleh gunakan. Artinya bukan setakat gambar yang asli, gambar animasi, ya. Artinya bukan setakat gambar yang natural ya. Artinya gambar science fiction, gambar kartun, semua boleh dihasilkan ya. Nampak tuan ya? Artinya macam-macam lah. Artinya kalau saya nak buat satu grafik, dan saya menghasilkan banyak grafik untuk universiti, khususnya dalam pembelajaran berkaitan isu kemerdekaan, jadi saya dah tak susah nak buat grafik dah. Saya tak perlu beli grafik dah. Buat saya apa yang saya nak, saya boleh ambil gambar ini untuk jadikan sebagai latar belakang dan sebagainya tuan-tuan ya. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak gambar dalam poster saya pun sebab gambar yang agak pelik sikit, iaitu Cyberpunk City in the Jungle. Saya tukar sikit. Okey tuan-tuan, ini berkenaan Adobe Express. Sekali lagi bila tuan-tuan dah rasa okey, tuan-tuan boleh download dan secara tak langsung juga dia akan simpan tuan-tuan ya. Di mana dia simpan ya tuan-tuan. Tuan-tuan patah balik, dia akan simpan di sini. Semua ada di sini ya. Apa yang tuan-tuan telah buat. Ya, ada banyak yang saya telah hasilkan ya. Tuan-tuan boleh tekan view all, dia akan keluar semualah. Apa yang tuan-tuan buat ya. Selain itu juga daripada Adobe Express juga tuan-tuan boleh hasilkan sijil. Ya, tuan-tuan boleh hasilkan sijil. InsyaAllah sempat nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita masukkan sijil menggunakan job form. Kalau berkesempatan nanti ya. Artinya untuk Adobe Express ni seperti juga Canva. Mungkin Canva juga sekarang sedang proses update. Cuma ini mungkin yang terbaru daripada Adobe Express. Di mana tuan-tuan boleh buat bukan setakat collage, bukan setakat grafik, muka hadapan, malah tuan-tuan boleh juga mengakses yang paling penting iaitu grafik generate daripada AI. Macam-macam grafik yang tuan-tuan boleh dapatkan daripada Adobe Express ini. Dan tuan-tuan boleh download dan edit lagi kalau diperlukan. Kalau saya pergi balik semula tadi, your stuff ataupun di sini ada semua di sini view all. Semua projek saya. Okey tuan-tuan, itu adalah Adobe Express. Setakat ini percuma, tiada bayaran yang dikenakan. Tuan-tuan boleh gunakan apa saja. Rasa saya pun setakat ni tak ada juga batasan atau limitation yang boleh tuan-tuan gunakan. Tapi tuan-tuan cubalah saya tak pasti lagi. Mungkin ni ada yang asal lah, tak payahlah. Mungkin nanti tuan-tuan boleh lihatlah apa yang ada namanya Adobe Express Beta Pastikan nanti bila tuan-tuan dapatkan Adobe Express Beta. Sebentar itu ini adalah contoh-contoh tuan-tuan daripada ni perkataan-perkataan yang digunakan tuan-tuan boleh tulis mungkin tuan-tuan boleh tulis the beautiful butterfly with the rainbow color. Tuan-tuan cubalah. Akan keluar nanti beautiful flower in the front house with the cat and the mouse. Tuan-tuan cuba saja. Akan keluar apa saja gambar yang tuan-tuan kendaki. Macam-macam imajinasi Ini contoh-contoh gambar-gambar imajinasi yang telah diberikanlah tuan-tuan. Pelik sikit ni. Iceland at the middle of the ocean with extremely luxurious glass and pastel. Jadi situ tuan-tuan boleh nampak
Macam-macam lagi. Ya. Di sini pada robot, fantasy painting of a cute robot ada di sini. Eiffel Tower dekat tengah padang pasir. Terpulang tuan-tuan ya, in the desert. Jadi tuan boleh lukis apa saja yang tuan kendaki. Cuma tulis dalam bahasa Inggeris dan tuan boleh generate. Okey, setakat tu ada apa pertanyaan tuan-tuan ya? Berkenaan Adobe Express. Kita tuan ya? Okey, kalau tak ada, saya nak teruskan pula kepada satu lagi, juga agak menarik dan juga sebenarnya dah lama, tapi mungkin tuan-tuan ada yang tidak perasan lah Okey, satu lagi tuan-tuan boleh klik sini iaitu dipanggil bukan Adobe lah, Microsoft Designer. Tuan-tuan Microsoft Designer. Okey, Microsoft Designer. Tuan-tuan boleh daftar menggunakan akaun Microsoft masing-masing. Rasa saya kalau daripada Gmail yang didaftarkan MOE itu semua kita boleh daftarkan menggunakan untuk Microsoft ini. Okey, ataupun tuan-tuan boleh daftarkan email peribadi masing-masing. Tapi diusulkan tuan-tuan tuan-tuan gunakan email yang sama yang tuan-tuan untuk akses kepada Microsoft Office tuan-tuan Okey tuan-tuan, di sini pun ada satu perkara yang menarik. Ini adalah contohnya tuan-tuan nak hasilkan poster. Tuan-tuan tak ada masa nak hasilkan poster. Jadi tuan-tuan nak cepat. Jadi di sinilah ada cadangan yang tuan-tuan boleh hasilkan Okey, saya nak buat benda yang mungkinlah bukan poster lah. Minta maaf tuan-tuan agak jiwang sikit. Katakanlah contohlah isteri saya merajuk dengan saya pada hari ini. Jadi saya nak buat kad yang supaya dapat pujuk isteri saya lah. Jadi saya tulis di sini I love you. Minta maaf tuan-tuan contoh saja. Okey. Saya tambah gambar tuan-tuan add image. Tuan-tuan bila tahu tuan-tuan masuk, klik pada link yang saya diberikan tadi. Bila tuan-tuan klik link, dia akan minta tuan-tuan daftarkan email. Biasanya email yang tuan-tuan daftarkan dalam Microsoft Office masing-masing. Macam saya, ini email saya lah. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh gunakan email MOE. Ataupun tuan-tuan rujuk balik pada dalam Microsoft, apa email yang tuan-tuan daftarkan dalam komputer tuan-tuan. Itulah tuan-tuan gunakan sebagai email untuk daftar nanti supaya tak menjadi error Okey, saya berbalik kepada AI untuk menghasilkan grafik ini Okey, di sini saya nak saya nak hasilkan satu kad untuk isteri saya. Saya tulis sini I love you. Saya add image Add image ni tuan-tuan boleh add daripada phone pun boleh. Kalau tuan-tuan add daripada phone, dia akan berikan QR code untuk tuan masukkan. Ataupun daripada from device ataupun daripada my media lah. Saya dah ada my media saya dah kumpulkan. Okey, saya ambil sini, saya select lah. Okey. Tuan lihat apa akan jadi kalau kita generate. Jadi kita generate tersebut sama macam tadi juga tuan-tuan Macam nampak So tak langsung dia dah letak love kat sini. Dia tahu dah. Ha. Kita katakan saya nak ambil yang mana Okeylah. Saya ambil inilah. Bila tuan dah pilih ni, tuan boleh customize design ni. Customize dia. Okey, tuan nampak. Automatic dia akan juga ubah. Ubah di sini ubah maksudnya bukan ubah dia tambah. Tuan-tuan boleh ubah gambar grafik kalau tuan-tuan nak di belakang dia ataupun warna tulisan tu tuan boleh ubahlah boleh ubah kalau tuan nak Okey. Merah lekuk Okey. Tuan-tuan boleh ubahlah apa yang tuan nak Dan dia telah memberikan perkataan baru. Maksudnya diubah tadi dia telah ditambah dengan perkataan baru yang kita tak tulis pun. Dicadangkanlah kalau tuan-tuan tak nak tuan-tuan boleh delete. Okey Dan tuan-tuan boleh buat lagi new design. Ini boleh download tuan boleh download. Sama je PNG. Okey, katakan saya nak buat poster Poster saya cuba bahasa Melayu tuan Sebab ini tak ada pula kata dalam tak boleh tulis bahasa Melayu. Saya cuba tulis forum gambar image, saya letak gambar, katakanlah gambar saya lah contohnya
Form media letak gambar saya, select. Okey, dan saya generate. Sama tuan, bergantung pada kebolehan internet yang ada, juga bergantung pada kebolehan komputer tuan-tuan. Okey. Dapat tuan? Oh, dia dapat detect juga tuan belajar bersama di cadangan tu. Okey. Di sini ada macam-macam bentuk yang dicadangkan. Tekan saya ambil ini, saya kata customize design. Okey, nampak belajar bersama ni saya nak tambah pun. Artinya dalam untuk Microsoft Designer ni boleh kita buat dalam bahasa Melayu lah. Dari sini tuan-tuan dia beri banyak lagi cadangan-cadangan. Beri banyak lagi cadangan-cadangan. Okey. Tuan-tuan mungkin nak ubah warna. Tuan-tuan boleh pilih di sini. Okey. Kita kena warna tu kot. Okey. Pilih warna lain pilih warna lain. Okey, warna kuning. Ataupun saya nak ambil warna baju saya. Nak ambil warna baju tuan-tuan warna sini pun boleh. Ataupun saya nak ambil warna baju saya sendiri. Okey, forum pendidikan pun boleh. Okey. Tuan-tuan ini pun kita boleh ubah. Dan mungkin kita nak tambah logo. Tuan-tuan sama nak tambah logo, tuan-tuan pergi pada visual atau my media. Tuan-tuan boleh tambah logo. Sama ada daripada device tuan-tuan, daripada phone tuan-tuan. Daripada phone tuan-tuan klik saja, dia akan bagi QR code. Bila tuan-tuan QR code saja, gambar tersebut selesai, dia akan beritahu telah selesai dan automatik akan masuk dalam tuan punya library di sini. Ada di sini. Ini sebagai besarnya saya masuk QR code. Okay, katakan saya nak masuk logo. Okey, PPD Bang Datuk. Okey. Okey, saya double klik. Tuan dan sudah kecilkan di situ. Okey. Tuan masukkan lagi logo slogan. Tu dia masuk. Okey, satu tuan saya terklik. Okey. Okey, editing. Ada sikit error kat saya punya mouse tadi ni. Okey, di sini dia saya exit dulu tuan Okey. Dia boleh inspire me, maksudnya kita boleh tukar-tukar apa yang kita nak. Tak apa saya bagi Okey, saya letak di sini. Mungkin di sini. Ni saya letak atas. Okey, saya ubah warna dia. Warna merah. Okey, mungkin di sini nanti saya letak masa Okey, simple. Okey, tuan boleh masuk gambar QR code. Mungkin tuan ada QR code dia, tuan masukkan di sini Okey, bagaimana kita gunakan inspire? Kita boleh pilih di sini, kita boleh inspire me. Bila tuan klik inspire me, dia akan pilih banyak cadangan-cadangan. Tuan boleh klik lah sampai tuan puas hatilah mana yang tuan inspire. Terinspire dengan cadangan ini sampailah tuan puas hati. Okey. Dan tuan boleh ubah lagi latar belakang kalau tuan nak. Di sini banyak lagi cadangan. Ini visual Ada banyak lagi media yang tuan boleh gunakan untuk ubah latar belakang ataupun template. Okey tuan-tuan Bila tuan-tuan dah selesai, tuan-tuan boleh download lah. Download. Dia akan download apa yang tuan-tuan telah simpan tadi. Okey. Okey, saya nak tunjukkan apa yang kita dah buat, di mana kita simpan. Bila tuan-tuan dah selesai, boleh invite juga tuan copy and invite apa yang tuan lukis. Okey, tuan-tuan boleh pergi pada new design. Okey. Ataupun permukaan tadilah Tuan-tuan tak mau ni lah, simpan Tak mau design, tuan ambil yang lama Okey, ini unsave. Nampak tuan-tuan dia simpan di sini. Dekat design ni dia disimpan. My design Okey, saya nak tunjukkan di sini adalah contoh. Kita boleh buat seperti majalah. Seperti majalah. Okey. Artinya pada guru-guru nak buat inovasi, muka depan inovasi, muka depan kajian tindakan atau muka depan apalah projek-projek tuan-tuan So ini adalah salah satu platform yang baiklah untuk tuan-tuan buat
hasilkan muka hadapan tu selain pada Canva lah. Ini alternatif. Mungkin tuan-tuan dah biasa guna Canva, tak apa. Tuan-tuan boleh gunakan Canva. Tapi ini adalah untuk Microsoft dan juga memberi alternatif yang sama. Cuma bezanya untuk di Microsoft ini dia ada, kita boleh generate. Kita boleh generate apa saja gambar yang kita nak. Kalau tuan klik semula, kita boleh generate lah new design. Itulah yang penting tuan-tuan. Artinya kita tak payah custom dia, kita generate, dia terus berikan apa yang kita nak. Kalau buat macam mesyuarat PIBG, mesyuarat sekolah, automatik dia akan generate gambar sekolah. Saya tak cuba cuba mesyuarat sekolah. Kejap. Mesyuarat PIBG sekolah. Inggeris tuan-tuan saya saja cuba buat bahasa, mungkin saya letakkan sajalah gambar logo ni lah sebagai contoh. Okey, saya generate. Apa jadi? Katakanlah itu logo sekolah tuan-tuan. So, inilah cadangan yang diberikan tuan-tuan. Ni. Dia tulis dah. Customize design. Okay, tuan-tuan mungkin boleh jadikan sebagai editing tuan-tuan. Ini kita boleh kecilkan lagi. Ya. Ataupun kita boleh buang lah. Dari terserat separuh, kita boleh buang dia lah. Okey, kalau mahu kita ni contoh tuan-tuan warna pun kita boleh ubah. Ni warna nak kita ubah pada warna, okey contoh. Okey tuan-tuan inilah contohnya lah, nak cepat tuan-tuan Saiz nya tuan-tuan boleh set up kat situ tuan-tuan boleh pilih saiz nanti ikut yang sesuaian. Okey. Okey tuan-tuan, itu untuk Microsoft Designer. Masa pun dah 3:17. Okey. Saya ingat tak susah, tuan-tuan boleh turunkan sendiri mengikut kemahuan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh cubalah insya-Allah di rumah sendiri nanti atau semasa tuan-tuan mempunyai ke lapangan. Okey, satu lagi saya nak ceritakan berkenaan. Okey tuan-tuan, ada pertanyaan setakat itu? Ada pertanyaan? Oh, ada soalan. Oh, gambar sahaja ke? Kalau graf dan carta, okey, graf dan carta ni kita akan buat dalam job form nanti. Sebenarnya boleh juga. Boleh juga dalam, saya tak ada cubalah. Mungkin Cikgu Salmiah boleh cuba nanti. Betul juga tu saya tak ada cuba pula graf. Apa jadi kalau kita buat graf? Tapi untuk Microsoft Designer setakat ni saya tak pasti graf. Rasanya mungkin tak boleh kot. Sebab dia memang untuk jana grafik cuma untuk pertanyaan Cikgu Salmiah tadi, untuk graf kita akan buat dalam job form. Untuk carta rasanya kita akan gunakan juga nanti dalam, rasanya elok juga dengan PowerPoint kalau kita masukkan dalam job form. Mungkin juga ada untuk yang lain-lain sebab yang ini memang khas untuk AI bagi grafik. Tuan-tuan Okey, terima kasih Cikgu Salmiah. Okey, kena sign in by Microsoft tak? Okey, macam ni tuan-tuan saya nyatakan semula. Tuan-tuan buka balik komputer tuan-tuan, cuba tengok dalam bahagian setting. Saya tunjukkan setting tuan-tuan senang ceritalah. Kita pergi pada bahagian setting. Okey. Tuan-tuan tengok pada personalize. Bukan personalize, saya pun terlupa pula. Tengok sistem. Okey, tuan-tuan tengok di sini. Pergi ke dekat sistem. Oh, ke pen ni tuan-tuan. Dia tengok email. Mana email saya dah lupa pula dah. Account, nama account. Okey, tuan-tuan tengok account Saya ulang balik tuan-tuan pergi pada setting. Pergi pada account, di situ ada ni. Apa yang tuan-tuan gunakan dalam komputer tuan. Inilah yang tuan-tuan gunakan untuk mendaftar dalam Microsoft Designer nanti supaya tak berlaku error. Tapi saya tak pasti juga untuk yang lain-lain tuan-tuan minta maaf tuan-tuan memang Microsoft saya berbayar. Sebab saya punya ni ditajuk oleh pihak UC lah. Jadi memang saya punya berbayar. Okey, tuan-tuan mungkin boleh gunakan MOE Kalau daftar di sini, kalau MOE tuan-tuan gunakanlah. Apa saja email tuan gunakan daftar, itu saja pun dah cukup. Boleh digunakan Okey, boleh Cikgu Ayub Okey, kita teruskan kepada satu lagi. Ini kepada orang-orang yang suka melukis.
tapi tak ada masa tuan-tuan ya. Oh ini tuan-tuan, ini untuk Creative Cloud. Ini kalau tuan-tuan berbayar ya, di mana saya pun pihak opsi telah bayar untuk saya. Jadi saya ada semua perkara inilah termasuk Adobe Express ya. Tapi Adobe Express ni memang boleh percuma tuan-tuan ya, jangan risau. InsyaAllah Okey, kita teruskan kepada satu lagi dipanggil NVIDIA Canvas. NVIDIA Canvas ni tuan-tuan ni ialah untuk melukis pemandangan. Kalau dia nak buat pantai, kalau dia nak buat air terjun. Cuma saya ni tak pandai sangat nak melukis ya. Padahal lukisan mudah tuan-tuan ya. Cuma saya ni ialah bagi gambaran grafik saya untuk alam sekitar ni kurang sikit. Kita tanya macam mana dapatkan ini? Tuan-tuan pergi ke sini. Ada lagi soalan tuan? Tak ada ya? Okey, saya teruskan pada NVIDIA Canvas. Ini pun percuma tuan-tuan ya. Semua ni percuma tuan, tak ada yang berbayar pun. Tuan-tuan pergi kepada di sini. Oh, saya tutuplah ya. Tuan-tuan klik install. Ni kena install tuan-tuan ya. Install NVIDIA apa tuan ya? Canvas. Yang keluar. Kita tuan masuk. Di sini. Tuan-tuan download beta. Ini boleh kena set cookies dulu. Dengan download beta, ini boleh gunakan apa saja email yang tuan-tuan perlukanlah. Ini sebenarnya khas kepada orang-orang yang minat melukis, satu. Khas juga kepada guru-guru geografi yang memang nak buat pemandangan supaya mereka suka. Khas juga untuk guru-guru lukisan. Contohnya pelajar ni semua buka dalam internet, buka yang ini, dah download dalam makmal komputer masing, komputernya dah download semua NVIDIA Canvas dalam komputer di makmal komputer sekolah masing-masing. Dan biar murid melukis pemandangan sawah padi ke apa saja yang mereka sukalah. Ya. Sawah padi saya tak pasti. Okey, tuan-tuan ya, ready? Tuan dah download menggunakan laman web ini tadi. Saya ingat saya kongsikan dululah link ni. Okey, bila tuan-tuan dah download, dia akan jadi macam ni tuan-tuan ya. Dia ada NVIDIA Canvas di depan ni. Okey, mari kita masuk. Oh, saya ingat dia tak boleh buka kalau dia paparan saya rasa. Sudah. Okey, dapat. Okey. Saya pakai dua skrin tuan-tuan. Jadi kan ada macam error sikit. Okey tuan ya, dia akan keluar begini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh biasa pilih standard lah tuan-tuan ya. Kita buat standard. Okey, tuan dah pilih standard, tuan-tuan continue. Ya. Saya ulang balik tuan ya. Nanti di hadapan komputer tuan bila download ada NVIDIA Canvas seperti ini. Bila tuan klik, automatik dia akan buka seperti inilah. Dan tuan-tuan terus pergi kepada pilih pada standard dan continue. So dah akan nampak pelik dululah seperti ini sebab tuan-tuan tak lukis apa-apa lagi. So di sini ada brush. Ini pun sebenarnya turut seronok tuan-tuan kerana saya pun sampai presentation saya pun lukislah. Walaupun saya tak cantik. Di sini adalah untuk fill ya, kalau diperlukan. Saya gunakan dulu ni lah brush ni. Ini tuan-tuan untuk adjust. Tuan, saya cuba buat pemandangan laut tuan-tuan ya. Pemandangan tepi pantai. Di sinilah variation tuan-tuan pilih. Apa dia? Nanti kita adjust tuan-tuan ya. Kita tengok macam mana keadaannya nanti. Di sini adalah bentuk muka bumi yang tuan-tuan nak buat. Apa saja. Saya ingat ni kalau bagi pada pelajar. Saya nak pelajar ni kalau tugasan geografi lah. Kamu buat sungai berpanca. Kamu buat air terjun. Kamu buat pantai. Ada apa? Ada tebing. Ada apa? Tinggul sisa. Itulah tuan-tuan ya. Mungkin pelajar boleh buat begitu. Saya ingat ni agak menarik jugalah sebab lukis dengan cepat je. Ataupun untuk pelajar seni. Ataupun pada guru-guru lah yang mungkin minat melukis untuk pada murid-muridnya untuk relief tension ya. Atau apa saja aktiviti yang ada kaitan lah. Kita ni di sini ada banyak tuan-tuan ya. Saya ulang semula. Di sini ada sky, ya, ada cloud, ada hill, ada mountain, ada water. Macam-macam lah. Ni ada stone wall. Macam-macam tuan ya. Tak apalah, saya teruskan ya. Tuan boleh tukar sini nanti ya. Lebih baik kita lukis terus ya. Okey, saya nak lukis laut. Saya pergi pada sea, laut. Tuan boleh lukis di sini atau lukis di sini. Sama je tuan. Di sini dia akan jadi seperti inilah tuan.
Saya lukis, nampak dah macam nak laut dah tu. Saya tukar di sini. Mhm, mhm. Nampak tuan ya? Saya besarkan, saya nak buat laut ni banyak laut. Saya besarkan lagi ni. Ni bro saya besarkan tuan ya. Saya besarkan ya, dia boleh kecil besar. Sebab laut ni luas saya besarkan tuan ya. Nanti lukis pokok janganlah besar pula. Saya lukis. So, jadi laut dah. Wah, jadi laut tuan. Nampak? Lukis macam ni jadi laut dah, pantai. Tapi ada pantai. Ini satu macam ni, satu macam ni. Kalau itu kita lukis pantai pula ni. Ha? Okey, saya ambil dirt ya, tanah tadi. Saya lukis sini lah, kan? Ya. Nampak? Dah jadi, saya lukis. Okey. Tak cantik lah. Saya nak pasir lah. Mana pasir? Pasir kat mana? Ni sand. Saya buat sand sikit. Sini pun boleh tuan ya? Sini pun tak tahu. Jadikan sand lah. Apa batu-batu buat sangat ni. Saya nak buat pasir lah. Tuan nampak? Tuan ya. Baik kan tuan? Satu benda yang bagi saya lah terkejut Allah. Kalau lah saya boleh melukis dulu macam ni. Sekarang cantik tuan ya. Dah. Pasir sangat ni. Saya buat ni lagi. Okey. Saya ingat pasir dia ada lumpur lah sikit tuan-tuan. Ada lumpur lah sikit. Mana lumpur? Ada lumpur Mamat. Sorry. Boleh andu tuan. Kita boleh andu. So saya nak dia macam ada lumpur sikit kat sini. Sikit. Bahasa mesti ada bukit tuan-tuan. Kita buat gunung ganang. Awal nanti dulu. Kita buat bukit. Bahasa kita melukiskan dia bukit bukau. Kita boleh lukis kat sini atau situ tuan-tuan. Lukislah bukit. Tak apa bukit saya lukis tak tahulah. Tengok apa jadi. Alright. Okey. Nampak? Kita bagi sikit. Okey. Okey. Nampak tuan-tuan, dah jadilah. Ada gunung lah sikit kot. Kata ada bukit tu. Buat gunung sikit. Wah. Kan? Dah jadi? Okey. Apa lagi yang kurang? Awan. Buat awan. Tuan dah jadi awan. Apa lagi ya? Nak tak bunga kan Bunga nanti dulu. Bunga tak minat kan? Saya tak pokok. Saya letak pokok kan. Wah, dah jadi pokok lagi. Oh, lagi tebal lah. Tu lagi tebal. Tak batu lah pula. Batu tak ada batu. Batu tuan Batu. Stone. Ini stone. Mana stone? Ni grass. Letak rumput sikit jadi. Letak rumput. Letak rumput sikit jadi. Letak rumput sikit. Nampak logik sikit ada rumput. Kan Okey. Saya letak batu sebenarnya. Tak jumpa batu. Ni saji. Awan. Ni. Oh, ni stone. La ilaha illallah. Tak jumpa stone. Cuba kita letak batu apa jadi tuan? Kalau kita letak apa jadi? Wah, cuba dia atas. Tapi macam tak logik sikit ya. Taklah sini. Tak boleh. Andu boleh andu tuan Saya tak sini lah. Ya. Tuan-tuan. Jadilah lukis saya. Dekat pantai mana saya pun tak tahu. Okey. Nanti je dah siap ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh download. Tuan ya. Boleh download. Save pun boleh. Saya save lah Save kita ada simpan dalam tempat yang kita khaskan. Ya. Tapi masih lagi dalam format. Format apa tu? Format NVIDIA Canvas. Okey. Katakan saya nak download ni tuan. Saya download. Saya letak gambar saya pula.
Tuan kita boleh letak tuan Jadi kita download dia. Tuan Okey, kita export dia. Kita export dia. Okey, kita save. Oh, dah tukar pula download dia. Okey, kita export dia tuan Kita export apa yang kita nak. Okey, kita jadikan dia PNG lah. Dia download ini bukan download dia kena export. So tuan-tuan pergi sini, export. Tuan-tuan simpan dekat mana tuan Saya dah simpan dekat download lah, simpan di download. Katakan pilih di sini, tuan-tuan pilih kepada PNG. PNG ni siapa yang nak edit dia, siapa yang ada Adobe Photoshop, dia boleh guna PSD. Untuk edit lagi, atau jadi PNG, letak sini, pantai. So, dia automatik akan jadi gambar dalam bentuk PNG. Mana download saya tadi? So, di sini. So, automatik tuan-tuan boleh masukkan pula gambar. Mungkin menggunakan pula Adobe Microsoft Designer, letakkanlah pula gambar tuan-tuan di sini. Nanti kita cuba kalau sempat, kalau ada masa tuan-tuan gambar di pantai. Sebab saya nak lukis satu lagi. Kalau jadi. Okey. Sekarang kita nak lukis satu lagi. Saya ingat sempat lagi insya-Allah. Kita menunggu job form. Job form nanti pun pengenalan saja tuan-tuan Sebab kita lebih kepada detail je nanti pada semasa bengkel yang kedua pada hari Rabu nanti insya-Allah. Okey, kalau dah save, tuan-tuan boleh buat yang baru. Bukan di sini. Ni sorry. Tekan di sini, ambil lagi, continue So, saya nak lukis yang ada bunga. Pemandangan dekat tanah ada sungai. Saya cuba tuan-tuan Saya cuba ni, jadi tak jadi kita tengok sama. Mungkin tuan-tuan melukis lebih baik daripada saya. Lagi lah. InsyaAllah, mula kita kena letak tanah dulu tuan Tanah kena letak dulu, besarkan dia. Kita buat tanah. Kita boleh pilih pemandangan kita yang kita nak nanti. Okey, saya buat tanahnya. So, dia akan jadi tanah. Okey. So dah ada tanah yang lapang. Kalau nak delete, tuan-tuan boleh delete di sini Tuan-tuan boleh delete banyak sangat pula tanahnya. Delete lah tuan-tuan tuan-tuan boleh delete. Okay, tanah ni lapang, sini tuan-tuan boleh ubah lagi apa tuan-tuan nak. Sini ke? Sini ke? Saya nak cuba sini lah pula Jadi saya dah cuba yang ini. Cuba ini pula. Okey, jadi tanah ni kosong, maka kita letaklah pokok. Mana pokok? Mana pokok? Ni. Okey. Kita letaklah pokok di atasnya tuan-tuan Oh sorry, tuan-tuan kena ubah Tuan-tuan tak ubah sebab dia masih lagi dalam keadaan ni padam. Tuan-tuan kena tukar balik beras balik Itu kena berlaku juga tuan-tuan Pilih pokok tuan-tuan, lukislah pokok. Tuan tanah ni macam ni pula, kosong pula ni, letak pokok bunga. Pokok bunga ni saya andu Ni. Letak yang lain pula. Letak grass. Dia lawa sikit. Baik. Dua kali Okey. Okey. Mana? Dah ada pokok, mungkin saya nak besarkan lagi pokok ni, saya besarkan lagi pokok ni. Okey. Oh, saya nak letak bunga. Kali ni bunga kena letak lah, nanti orang isteri dia marah bunga tak ada letak bunga tuan ni bunga tuan Tak. Terus andu balik. Kenapa jadi macam ni? Tuan-tuan kena kecilkan beras dia. Sebab bunga taklah besar kan, bunga kecil. Atas ni pun letak bunga tuan kalau nak letak bunga. Letak logi sikit lah. Lepas sangat. Tadi dah okey dah. Ingat tadi dah okey. Jadi tuan-tuan, panduannya kalau nak letak bunga, kena letak rumput dulu. Letak rumput dulu. Baru tuan-tuan boleh letak bunga lah. Baru tuan boleh letak bunga. Saya pun nampak macam itulah. Bila mana boleh letak rumput atas tanah, bunga atas tanah, mesti ada rumput baru ada bunga kan. Saya dapat sungai tuan-tuan dekat sini. Oh bukit. Macam mana lukisan tak ada bukit? Mesti ada bukit.
Kita besarkan sikit. Okey tuan-tuan ya. Saya buat bukit. Ya. Oh. Kalau tak puas hati, tak nak. Saya nak buat gunung tu lah. Macam tak kena lah bukit tu ya. Okey. Okey, di tengah-tengahnya ada sungai awan tak ada. Ada awan tak ada. Awan tak ada. Siap. Okey. Seterusnya saya buat sungai. Ini suka hati tuan-tuan, nampak lukisan sebenar. Nak kata lawa bukan saya yang lukis, AI yang lukis. Ni lukisan saya sebenar tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhanku. Ni yang kita jadi. Mari kita buat sungai tuan. Ini laut tuan-tuan ya. Kita buat sungai. Kita buat sungai. Sungai mestilah antara ini tuan-tuan ya. Sungai. Okey. Kita nak iris sikit tuan-tuan ya. Supaya dia nampak tajam sikit. Ni saya bukan iris. Sorry. Tak boleh iris ya. Macam itulah. Sungai. Saya kena letak bukit kot atau mungkin hutan kot nak bagi kecil. Tengok jadi tak? Oh, dia tak jadi Saya tu. Biarlah tu. Kalau tak pokok, dia kena letak lain. Mungkin kena letak balik tanah. Oh, tak ada juga. Tuan Kita lah, katakanlah itu jadilah tuan ya. Jangan buang masa. Saya letak batu lah sikit tuan bagi cantik sungai saya ni. Macam tak cantik, tadi lagi cantik je. Tadi lagi cantik je ingat. Kalau letak batu besar? Oh, okey tak tak. Okey. Kalau saya letak satu lagi? Okey, saya clearkan sikit. Alright. Tak ada tuan-tuan ya. Tengahnya dia tak jadilah. Okey. Tapi saya ingat yang tadi lebih menarik lah apa yang saya buat Tuan boleh undo boleh. Okey. Nanti saya nak tambah sikit ni je sungai. Lagi cantik. Okey. Okey tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh cubalah. Mungkin tuan-tuan lebih kreatif daripada saya lah. Tambah lagi batu lagi menarik. Saya tahulah. Ni kalau saya tambah batu terus. Ni batu ke? Bukan. Betul ke tadi? Yes, betul. Oh, dia tak jadi kalau di sini Kalau yang besar lagi. Oh, dia tak jadi yang ni. Okey, mungkin stone tak boleh atas batu Mungkin kena tepi lagi. Saya kena buat tanah lagi kot Okey. Kalau tuan cuba troka, InsyaAllah mungkin tuan lebih mahir daripada saya ataupun saya kena padam sikit lah. Okey. Dah jadilah lukisan saya yang tak seindahnya. Mungkinlah boleh dikongsikan untuk murid yang ada kreatif mentasikan. Tapi tuan tengok lukisan saya sebenar ni. Itulah rupanya berbanding yang apa yang terjadi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada banyak pelukis-pelukis yang menggunakan NVIDIA Canvas ini. Di mana mereka melukis memang cantik tuan-tuan. Dia ada teknik dia. Cuma saya tak rajin nak teroka, saya hentam kromo je lah. Apa yang saya dan saya letak. Tapi sebenarnya kalau ikut teknik yang betul tadi, contohnya kalau nak buat bunga mesti ada rumput dulu. Kalau nak buat pantai mesti ada laut dulu. Jadi teknik-teknik itu tuan boleh teroka, boleh ambil nanti dalam YouTube. Okey tuan-tuan Okey, saya nak ambil 15 minit terakhir untuk kepada kita form pengenalan sahaja tuan-tuan So ini tuan-tuan boleh save. Saya dah save dalam okeylah. Okey. Okey, saya dah save. Save tuan-tuan boleh download, export tuan-tuan nak Ingat tuan-tuan ini adalah percuma saja. Khas sebenarnya memang untuk pada guru pendidikan seni visual
dan guru geografi. Eh, uh, dan atau apa saja aktiviti-aktiviti murid yang ada kaitan dalam melukis. Okey, kita ambil di sini. Seterusnya kita masuk kepada jawab form, pengenalan sahaja ya. Okey, tuan-tuan, sebelum tu ada pertanyaan apa tuan-tuan? Dah cuba install NVIDIA tapi tak boleh continue sebab memerlukan minimum 4 GB SSD memory. Ya tuan-tuan. Boleh tahu, Ustazah Nazia rasa komputer Ustazah Nazia power juga tu. Yang Ustazah baru beli tu. Ini komputer Ustazah yang baru ke, Ustazah Nazia? Rasanya, ya dia memang setengah komputer tak boleh. Tapi kalau komputer yang di atas 3,000 lah biasanya. InsyaAllah boleh. Ya, InsyaAllah boleh ya. Okey, saya nak pergi ke satu lagi. Tak apa, nanti kita, Ustazah boleh cuba lagi. Ya, mungkin gunakan komputer yang lain lah insyaAllah. Cuba gunakan komputer yang Ustazah baru beli tu. InsyaAllah boleh selesai ya. Okey, kita pergi kepada, itulah tuan-tuan ya, sebab apa job NVIDIA Canvas ni memerlukan, diperlukan 4 GB GPU sebab memang dia memerlukan grafik yang besar tuan-tuan ya, untuk melukis banyak perkara tadi itulah ya. Okey tuan-tuan, kita terus pergi kepada job form. Job form ni juga adalah percuma ya. Saya masuk pada akaun job form saya. Okey. Tuan-tuan boleh daftar job form di mana-mana email, tak kisah. Ya, apa saja tuan-tuan boleh gunakan. Bila tuan-tuan klik job form, dengan keluar. Okey, tuan-tuan boleh masuk di sini dan daftar menggunakan email masing-masing lah tuan-tuan ya. Tak perlu bayar sebab tuan-tuan setakat untuk kita di sekolah, kita boleh gunakan sampai 5 saja pun dah cukup ya. Okey, sebelum itu saya terangkan kepada tuan-tuan apa itu job form sebenarnya tuan-tuan ya. Job form ni sebenarnya hampir macam Google Form, tak ada bezanya. Cuma dia ada beberapa kelebihan. Pertamanya, kalau tuan-tuan dah daftar tadi kan, tuan-tuan dah daftar, pasal tuan-tuan daftar tadi, mesti tuan-tuan dapat sijil kan? Dalam bentuk PDF. Ini contohnya sijil saya lah, dalam bentuk PDF. Tuan-tuan mesti dapat sijil macam ni. Tuan-tuan perasan tak? Dalam sijil tersebut diberikan sekali dengan nombor sijil. Khas untuk peserta tersebut. Ya, di mana kalau cara ini sukar diberikan dalam Google Form. Tapi dalam Jawab Form, free, senang saja nak buat. Letak saja, dah jadi dah. Dia tak perlukan sangat cara yang complicated. Kemudian, sijil pula, tuan-tuan boleh modify. Sijil, ikut nama lah, bukan modify. Mereka bentuk sijil tuan-tuan. Mereka bentuk sijil ni tuan-tuan kena buat dalam apa-apa saja perisian, sama ada Canva ke ataupun dalam Adobe Express. Cuma dalam tulisan di sini. Tuan-tuan boleh edit. Ya, apa yang tuan-tuan nak. Dan sijil ini tidak akan hilang. Dia akan di-emailkan juga terus kepada pihak pendaftar yang mendaftar. Contohnya, setiap kali tuan-tuan daftar, sijil tersebut tersimpan dalam email tuan-tuan. Nanti tuan-tuan cuba cek dalam email ada tak sijil. Dan pada masa yang sama, dalam email tersebut saya boleh letakkan iklan saya. Ya. Kalau tuan-tuan perasan ada satu iklan saya letakkanlah untuk menjadi ahli PIBDP. Persatuan Inventif Bankan Datuk Perak. Tuan-tuan akan jumpa iklan seperti ini nanti dalam email masing-masing. Ya. Okey. Iklan untuk menjadi ahli PIBDP. Untuk makluman tuan-tuan ya, semua peserta bengkel pada hari kedua nanti digalakkanlah untuk menjadi ahli Persatuan Inventif Bankan Datuk Perak. Supaya kita boleh berkolaboratif dengan pelbagai lagi inovasi baharu yang memberi manfaat kepada semua ahli. Tak susah tuan-tuan, hanya bayar RM10 saja seumur hidup. Bayar sekali je untuk menjadi ahli dan kita akan berkongsi banyak manfaat yang tuan-tuan boleh peroleh nanti dalam persatuan ini tuan-tuan insya-Allah. Di sini ada panduannya. Tuan-tuan boleh dapat siapa yang daftar email automatik akan dapat sekali panduan tersebut. Okey. Artinya itulah kelebihan job form. Ya, selain berikan sijil secara online, boleh berikan juga paparan iklan yang kita nak dan yang lebih hebat lagi tuan-tuan boleh generate surat. Contohnya tuan-tuan ya, seperti Subnova yang saya buat baru-baru ini ya.
tahun lepas ya. Artinya siapa yang mendaftar, automatik dia akan dapat surat dengan nombor siri tertentu yang kita dah tetapkan. Artinya tak perlu kita buat surat, surat tu dah memang ada dalam format dia. Sebentar lagi saya akan tunjuk tuan-tuan ya. Dah ada dalam format dia, artinya bila dia daftar je automatik dapat surat dengan nombor siri surat yang baharu. Tak perlulah saya nak buat surat berkali-kali. Boleh dapat cara online sahaja. Itulah antara kelebihan job form yang ada yang tidak ada dalam Google Form. Sebenarnya ada banyak lagi tuan-tuan ya, ada banyak lagi lah. Antaranya saya berikan contohlah, ini yang berbayar lah, yang telah ditanggung oleh pihak Persatuan Universiti Bagan Datuk. Kita beri contoh tuan-tuan ya. Sebentar lagi saya tunjukkan cara nak buat dalam masa terakhir ya. Sikit. Minta maaf tuan, agak lambat sikit sebab ialah internet ni dah macam-macam digunakan. Okey tuan-tuan ya, jika ada pertanyaan boleh tanya juga Walah, ini maksudnya ada orang dah masuk saya punya Google Form sebelum ni. Ini dah cari kerja yang lain dah. Okey. Okey. Tak apa tuan ya. Sebab ni berbayar dia lain sedikit. Okey tuan-tuan saya cuma tunjukkan ini sajalah. Okey. Tuan-tuan ada masalah teknikal. Terus semula. Okey. Share. Alright. Tuan-tuan Tuan sebab masa tak mengizinkan saya terus tunjukkan pada yang percuma lah tuan-tuan Masuk pada job form tadi. Kita boleh tulis job form. Okey. Okey. Maksudnya tuan-tuan selain daripada itu, kita juga boleh buat sijil kuis lah. Dan sijil kuis tu dia ada bukan setakat markah tuan-tuan Kalau mungkin dalam Google Form hanya berikan markah. Tapi kita boleh dipanggil kita namakan sebagai condition, di mana condition tu kita tetapkan kalau pelajar dapat markah sekian, dia ada kata-kata tertentu. Contohnya kalau dia dapat 50 markah, kita katakan okey, pelajar dapat 3 bintang. Kalau dia dapat 80 markah, pelajar dapat 5 bintang. So kita boleh ubah melalui condition dia, perkataan-perkataan itu hanya akan keluar kalau markah itu saja dapat. Bukan semua pelajar dapat dan perkataan itu akan tertera pada kata-kata motivasi lah yang kita telah tetapkan atau conditionkan perkara tersebut ya. Okey, selain itu dia juga kita boleh buat sebagai ni tuan apps. Kita juga boleh buat apps di mana semua tadi barang-barang kita boleh jadikan apps. Saya beri contohlah tuan-tuan tuan-tuan buat RPH. Tuan-tuan buat RPH menggunakan job form. Tuan-tuan ada 5 RPH. Untuk makluman juga tuan-tuan untuk percuma ni dia boleh 5 saja. Boleh 5 sahaja borang job form, tapi 5 tu kita boleh multi-purposekan dia, boleh bagaikan dia. Walaupun 5, dia ada banyak perkara yang kita boleh buat tuan-tuan Okey, semua borang-borang tadi tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai dalam satu aplikasi. Ya. Ada 5 RPH, tuan-tuan boleh sekalikan dalam aplikasi tersebut. Dalam RPH tersebut, tuan-tuan boleh drop downkan dia perkataan apa yang tuan-tuan nak dan pada masa yang sama tuan boleh create link kepada aktiviti quiz yang tuan telah create. Ya. Dalam RPH tersebut juga. Ya. Artinya dia sangat multi purpose. Dan job form tadi tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai dalam bentuk ada ikon dalam handphone tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan boleh letak logo seperti ini ada logo sendiri. Artinya siapa yang ingin buat inovasi, dia boleh gunakan job form untuk hasilkan inovasi sebab dia boleh create logo sendiri. Dan perkataan job form tu akan tak berapa nampak. Yang lebih nampak nanti logo tuan-tuan.
Ya, apa sajalah nama-namakan ya, kuis kemahiran geografi ke apa saja. Yang paling penting percuma tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh berinovasi, membuat aplikasi dengan mudah dengan percuma. Bengkel aplikasi tuan boleh tengok pada YouTube yang saya telah buat pada tahun lepas, bagaimana menghasilkan aplikasi daripada JobForm secara percuma. Okey, saya dah tunjuk sebentar lalu tuan-tuan ya, untuk bagaimana kita menghasilkan form tadi ya, dalam masa singkat saja tuan-tuan ya. Okey, saya ada buat satu kehadiran tuan-tuan ya. Saya edit kehadiran ini ya. Macam mana nak buat yang baru tuan-tuan ya? Tak susah kalau nak buat baru tuan-tuan pergi je sini. Okeylah tuan-tuan, saya buat yang baru ya. Tuan-tuan create form. Okey, tuan-tuan create form, tuan-tuan boleh pilih nak ada template yang diberikan ataupun tuan start from scratch lah. Pilih di sini. Oh, dia ada card. Okey, orang muda memang sekarang suka yang card form. Card form ni dia beza sikit tuan-tuan ya. Dia akan bila isi satu jawapan baru dia berkali. Kalau tak dia tidak akan kali. Kalau si form ni daripada atas ke bawah. Okey, saya cubalah card form. Tuan-tuan isi pada card form. Tuan-tuan ini hanya pengenalan tuan-tuan ya. Yang detailnya nanti dalam bengkel kedua. Khas untuk mereka yang kita telah berikan nama lah untuk hadir di PKJ Seleko nanti insyaAllah. Tapi tuan-tuan sebenarnya boleh teroka sendiri. Di YouTube ada banyak contoh mereka berikan. Bagaimana untuk buat form ini. Okey, tuan-tuan boleh letak nama di sini. Nama ni. Okey, tekan quiz. Quiz 1. Okey. Tuan-tuan boleh letakkan dulu apa di sini untuk add field ya tuan-tuan ya. Oh, tuan-tuan boleh edit welcome kalau tuan-tuan nak letak. Tuan-tuan boleh letak logo. Ya. Kalau tak letak pun tak apa. Sekarang saya nak letak logo lah. Saya ambil logo. Upload image pun boleh. Ataupun select account yang memang kita dah ada di sini. Tuan-tuan, internet dah jadi slow sikit. Okey, saya remove image. Saya ambil image saya yang saya dah ada. Kebetulan saya ada lancana JKC Kiaoming. Saya masuk je lah. So ada di situ. Minta kebenaran ya. Kalau ada Tuan Guru Besarnya, Puan Chio Meme untuk menggunakan lancana SJKC Kiaoming sebagai contoh ya. Kebetulan ni yang saya nampak. Tuan boleh besarkan atau kecilkan kalau tuan nak. Untuk yang ni tiada. Okey, dah tetapkan ya. Kini tulis tuan apa yang nak. Okey, tuan-tuan boleh tukar juga. Okey, sebelum saya tukar dia punya gambar, saya boleh pilih di sini. Okey, tuan-tuan nak letak apa? Okey, letak nama. Kalau letak nama, saya cadangkan ambil short tag. Saya ambil short tag. Saya letak di sini. Nama anda. Okey, nama penuh. Okey, nama penuh. Pilihan. Okey, di sini setting. Okey, saya nak buat tukarlah ya. Saya nak tukar sikit tuan-tuan. Ini kelebihan yang ada pada JobForm yang tidak ada pada Google Google Form. Tuan-tuan boleh tukar apa saja imej yang tuan nak, imej sendiri, imej yang dibagi pun ada. Okey, tuan-tuan nak tukar imej ni ya. Okey, saya nak imej. Okey. Ini moden tuan ya. Ini untuk orang muda punya form lain sikit. Okey, nampak sedih sangat pula. Okey, saya nak ambil video. Okey. Ni dia pemandangan tuan. So bila tuan pilih dia akan tukarlah. So jadi pemandangan. Nama penuh. Okey. Okey, seterusnya kita nak jadikan video. Pun boleh jadi video. Ambil video. Masuk sini tu ada video. Tapi sebenarnya tak digalakkan tuan-tuan ya. Sebab nanti pelajar seronok duduk tengok video aja. Tapi cubalah. Kadang kita cuba. So, nampak? Bila kita preview, dia akan jadi seperti video. Tak apa nanti kita tengoklah. Jadi saya contoh. So, artinya tuan-tuan boleh pilih apa saja yang tuan-tuan nak dalam JobForm. Percuma. Tanpa apa ada bayaran. Okey, ada lagu semua. Ini pun tuan-tuan boleh ubah nanti ya. Okey, saya letakkan kuis. Okey, ini tuan-tuan ya. Kalau pergi sini, tuan-tuan boleh edit lagi. Dia akan keluar. Tuan-tuan klik ini. Dia akan keluar seperti itu. Properties. Tuan-tuan edit. Ya, tuan-tuan jadikan option sama ada required lah. Artinya pelajar kena jawab soalan ni dulu. Okey. Dan boleh tambah lagi lah. Sikit lagi saya tambah tuan. Saya ada sikit lagi masa. Okey, tuan-tuan boleh tambah lagi
Soalan lah. Lepas tu letak IC single choice. So, letak single choice, letakkan soalan. Soalan satu. Uh, saya boleh buat, katakan jawapannya ayam, burung, itik, penguin. Okey. Silap. Kita boleh check property di sini. Ya. Option. Ya. Dan tuan-tuan boleh buat calculation ya. Berapa markah yang betul? Mana yang betul? Ayam. Kalau ayam yang betul 10 markah. Ini itik buat kosong. Kosong, kosong. Kalau dipilih ayam tu itulah betul. Dan kita buat, jangan display other. Okey. Di sini tuan-tuan boleh pilih required diperlukan. Alright, option. Dan kita boleh buat survey, kita buat shuffle option. Artinya tuan-tuan, kedudukannya takkan sama. Ayam tu di atas, ayam tu mungkin di bawah. Kita buat ABC tuan-tuan. Kejap lagi mungkin ayam akan di bawah, ayam di atas. Yang penting kalau dia klik ayam dapat 10 markah. Okey tuan-tuan, kita cuba. Oh, satu lagi, terima kasih. Saya tambah lagi yang terakhir tuan. Edit thank you. Ini satu lagi yang ada yang tidak ada dekat job form. Okey, di sini saya boleh tambah. Saya add field. Terima kasih. Terima kasih. Saya letak nama orang yang mengisi tu. Saya letak nama siapa yang mengisi tu. Okey. Ini boleh ubah tuan-tuan. Okey. Jadi saya cuba dia. Apa jadi? Okey, kita cuba jawab. Okey, quiz mula. Ini boleh ubah boleh kita buat mula. Ini boleh ubah. Start. Okey, nama penuh saya Khairuddin. Okey, saya next. Saya pilih, nampak tuan Tadi ayam kat atas dah ubah ni. Ayam jawapan betul. Submit. So, dia akan keluar. Terima kasih Khairuddin. Kita boleh letak markah dia di sini tuan-tuan kalau kita nak. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh dapat sijil. Tuan sama ada kita boleh letakkan markah dia di sini atau dia pun dapat sijil dan sijil tersebut ada dengan jawapan sekali, kita boleh letakkan markah dia. Okey, semua data ni akan tersimpan dalam satu tempat khas. Tuan-tuan Okey, sikit lagi dalam 3 minit. Nampaknya kena pukul 4 juga tuan Dia tu boleh disimpan dalam table. Dalam table tu semua maklumat pelajar tu ada. Dan kita boleh edit lagi markah mereka di situ dalam table. Dan kita boleh kolaboratif. Artinya di sini nanti, ni untuk guru-guru geografi nanti. Saya akan add untuk kolaboratif nanti. Saya dah siapkan template. Jadi guru-guru nanti cuma buat soalan pada template yang disediakan yang saya telah berikan. Artinya kalau cikgu nak ajak kawan cikgu join pun boleh. Katakanlah contoh, cikgu dapat 200. Saya tak seronoklah saja nak ajak kawan. Aku bagi kau 100, aku 100. Kita buat 2 orang. Cikgu boleh bagi link tersebut pada kawan cikgu dan boleh edit sama-sama. Dan saya sebagai editor yang utama nanti saya akan nampaklah semua perubahan soalan yang cikgu buat. Itu antara kelebihan yang ada dalam job form. Okay, tuan Jadi saya ingat saya kena tamatkan di sini sebab saya janji saya kena tamat sebelum pukul 4. Jadi tepat jam 3.58 saya tamatkan untuk bengkel hari ini. InsyaAllah yang detail berkenaan job form kita akan buat pada bengkel kedua hari Rabu depan. Dan tambahan juga saya akan kongsikan pada pemula pada hari ini, esok dan pada hari bengkel nanti insyaAllah tuan-tuan Jadi itu saja dari saya tuan-tuan Saya buka kepada soalan jika ingin bertanya. Silakan. Tuan-tuan Okay, pada ruangan chat ada tak? Okey. Pastikan cikgu kehadiran telah ditulis. Kehadiran ada 2. Satu untuk dapat kehadiran SPL KBM. Satu lagi untuk dapatkan sijil digital. Yang semua ini dijana, sijil digital dijana melalui job form tuan-tuan Okey tuan, jadi itu saja daripada saya. Kalau tuan-tuan tak ada pertanyaan, jadi saya buka sekali lagi. Tak ada tuan Memang dah tepat pukul 4 pun. 3.59. Memang saya nak janji habis sebelum pukul 4. Okey. Okey, ada pertanyaan?
Okey tuan, silakan silakan. Apa button tadi, ada raise hand tadi? Ke tertekan? Oh, mungkin tertekan kot. Okey, eee, okey untuk yang terakhirnya tuan-tuan ya, kalau tak ada pertanyaan, untuk Adobe Express, untuk Microsoft Designer dan untuk, satu lagi NVIDIA Canvas, itu tuan-tuan boleh cuba sendiri dan banyak panduan diberikan dalam, YouTube. Mereka yang mahir-mahir banyak ada di situ, tuan-tuan boleh rujuk. Manakala untuk job form kita akan berbengkel pada hari Rabu nanti. Jadi kalau ada salah dan silap sepanjang saya bertutur kata, kesilapan bahasa dan kesilapan bahasa yang saya lakukan, saya mohon maaf pada tuan-tuan ya, kebetulan saya pun agak letih ya. Saya pun sedang menganalisis untuk data SPM 2022 ini ya, InsyaAllah yang saya akan kongsikan pada semua sekolah pada hari Khamis ini juga nanti. Apapun saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan berjaya untuk menghasilkan uh, pelbagai grafik yang menarik menggunakan pelbagai aplikasi yang kita telah kongsi dan terokai bersama tadi. Jadi sampai itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tak keluar lagi tuan-tuan untuk beri peluang jika ada rakan nak bertanya lagi. Ya, cuma saya tutup saja suara dan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat jatuh.